kumpul pada pagi ni bersama-sama dalam sesi pertemuan mingguan lah ataupun liqaq usari kan. Sebenarnya pertemuan ni bukanlah usrah, dia adalah pertemuan liqaq kepada usrah tu kan. Usrah tu adalah family tu yang tidak ada permulaan atau penutup. Tetapi pertemuan tu mungkin adalah permulaan dan penutup. Dan Allah berkata peluang lagi bertemu pada pagi ini. Setelah lama lah tak bertemu kan, sebab minta maaf lah di atas kesulitan yang berlaku few weeks back. Connectionnya, keadaan yang tak mengizinkan, tapi ada sempatkan bersama dengan yang lain juga. Yang keduanya, kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumiddin. Kita doa semoga Allah SWT beri kita peluang untuk mengikuti dan mencontohi baginda Nabi SAW, Ar-Rasul Qudwatuna lah kan, yang kita duk sering-sering sebut, yang kita sayang Nabi, kita cinta Nabi tu, sebenarnya dia hanyalah statement lah kalau tidak ada pengikutan kan, ataupun ittiba, ikut pada Nabi SAW. Yang ketiga, selamat tahun baru 1 Januari 2022. Minta maaf teralat tulis 2023 kan. Confused. Advance tahun. So makin hari bertambah usia kita dan bertambahlah perjalanan kita bersama ni. Kadang-kadang kita ni ada dah bersama setahun, ada ke yang hampir 2 tahun, belum lagi kot. Kan, setahun 5 bulan mungkin adalah, setahun 6 bulan kan. So lama lah. So Alhamdulillah Allah beri kita peluang bersama-sama. Went through all this process, dan insyaAllah kita look forward nak belajar lagi banyak, nak kongsi lagi banyak, dan nak improve lagi banyak lah insyaAllah kan, di masa akan datang. Walaupun tak ada pun dalam syariat sambutan tahun baru, but it's good time untuk muhasabah, untuk set new resolutions kan, supaya kita moving forward jadi orang yang lebih baik lah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat berapa Amal? Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu. Macam mana? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Betul tak? Ayat 18. Ayat 18. Bolehlah. Cuba bacakan sikit. Siapa, Imran ke siapa? Sekejap. Siapa yang jumpa boleh bacakan dulu. Surah Al-Hasyr, surah ke-59. Okey, jumpa dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kan kepada orang beriman, kepada kita semualah, pertama sekali untuk bertakwa kepada Allah SWT, dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, iaitu untuk memperhatikan. Wal tanzur ni satu fi'il amar. Nazara ni melihat dengan teliti lah, memerhatikan dengan teliti. Ma qaddamat lighadin, apa yang kau perbuatkan untuk hari apa yang kau telah persiapkan untuk hari esok kan. Walaupun of course lah hari esok tu sedang merujuk pada hari akhirat, tapi secara umumnya ayat ni menyuruh kita ni melihat apa yang telah kita persiapkan untuk masa depan kan. Untuk kita ni membuat perancangan supaya kita melihat future kita dan mengambil advantage ataupun mengambil beratlah tentang kita punya masa depan, ataupun apa yang kita nak,
apa yang kita dah persiapkan untuk hari esok kan, hari akhirat kan. So bila berlalu tahun demi tahun, soalan ni kita kena tanyalah sebagai orang beriman, apa yang telah kita persiapkan ni tahun ni, tahun lepas untuk berhadapan dengan hari itu. Hari esok tu lah hari kiamat tu kan. Hari bertemu dengan Allah SWT. So kita mohon kan semoga bertambahnya hari, bertambahnya tahun, sebagai orang beriman kita memperhatikan perkara-perkara ini. Di hujung ayat itu Allah menyebut apa? Allah itu khabirun bima ta'malun kan. Allah itu sangat teliti pada apa yang kau perbuat. Maknanya Allah SWT sedia menghitung, sedia menilai very detail terhadap apa yang kita perbuat. Tapi sebagai orang beriman, kita ni ada tak benda tu kan? Apa? Ketelitian, ambil berat tentang masa, ambil berat tentang perancangan-perancangan ataupun tentang future lah yang kita persiapkan untuk hari esok kan. So sebenarnya orang beriman ni orang yang berpandangan jauh kan. Sebab Al-Quran menyuruh kita ni merancang, melihat hari esok. Bukan saja melihat apa yang kita buat hari ini kan, tapi melihat pada hari esok. Sebab tu kalau kita ni orang yang betul-betul ambil nilai Al-Quran ni, kita jadi orang lebih advance berbanding orang lain. Mungkin orang lain dia nampak hari ni je, apa nak buat hari ni je kan. Oh hari ni bangun pagi, so mungkin ada plan nak jumpa keluar kawan, main game. Habis hari ni habis. Tapi orang beriman tu dia jauh. Dia tak tengok untuk hari ni je. Tengok apa nak buat untuk hari esok. Apa dia nak persiapkan untuk hari esok. Sebab kalau kita tak berpandangan jauh, so apa yang kita buat hari tu dia stop sampai hari ni kan. Tapi orang yang berpandangan jauh ni, dia akan pilih dalam masa yang terbatas ni apa yang dia nak perbuatkan supaya benda tu memberi benefit yang mempunyai pulangan yang ke masa panjang lah pada mereka kan. Dalam bisnes orang tahu benda ni kan. Pelaburan apa yang boleh beri pulangan yang baik untuk masa panjang kan. Nak beli harta apa. Dalam konteks keduniaan, orang boleh merancang perkara ni. Dan orang bagi tumpuan lah. Sekarang banyak kos-kos, unit trust, saham ni naik, saham ni dijangka cemerlang dalam masa sekian-sekian. Kalau banjir ni kita kena urus harta macam ni. So dalam konteks pengurusan harta ataupun wealth planning ni, orang mengambil nilai Al-Quran ni kan untuk memperlihatkan apa yang dia nak persiapkan pada hari esok. Macam nak hadapi the next banjir. Macam nak hadapi dalam future yang di mana realiti alam kerja yang tak menentu kan. So orang planning untuk tu. Tapi berapa ramai orang yang plan untuk lebih jauh dari itu kan, untuk berhadapan dengan Allah Taala pada hari esok lah, pada hari pertemuan dengan Allah SWT kan. So kita cakap senang lah, tapi sepatutnya kita buat benda tu kan. Kita pun memilih lah amal-amal yang boleh beri pulangan pada kita, bukan sahaja untuk hari ni, tapi untuk hari esok kan. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti inilah mengingatkan kita tentang kita punya priority dalam kehidupan kita kan. So many things to do yang kita perlu buat dan kita nak buat. Ada benda yang kita perlu buat tapi kita tak buat. Ada benda yang kita nak buat tapi tak perlu buat. So many things to do. Tapi kita kena pilihlah dengan neraca ni kan, dengan pertimbangan ni, mana yang terbaik sebagai persiapan untuk bertemu dengan hari esok kan. So cukup sedikit tazkirah tahun baru, peringatan untuk diri sendiri kan. Sebab rasa macam tahun ni macam tak ada apa-apa sangat lah. Tahun yang 2021 ni macam tak ada apa yang signifikan kan, yang besar, yang lain daripada tahun-tahun sebelumnya lah. So hopefully amal-amal kita pun makin bertambah bila kita usia makin meningkat ni kan, untuk berhadapan dengan hari esok kan. InsyaAllah pada pagi ni kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan tilawah terabur sikit dan kita mungkin akan tengok surah Al-Asri, surah Al-Asr, yang kita sepatutnya sambunglah perbincangan juz amma kan. Jadi untuk terabur, kita akan sama-sama baca surah Al-Hajj. Belum ada update lagi daripada Kelakar Usim ya. Kita akan baca 2 page pertama surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Kita akan tengok muka surat 332 dan 333. 333. Ingat nak buat sesi apa
resolusi kan, tapi resolusi tahun baru lah, tapi sebab tak semua ada dan kita sesi online macam tak best pula. Kalau kita boleh datang berdarat mungkin kita boleh buat alam tu. So maybe minggu-minggu berikutnya tu kita boleh kan set apa yang kita nak capai dalam konteks kita punya tarbiyah ni, at least untuk setahun ni kan. Macam abang sendiri lah, kalau boleh moving forward dah tak nak dah buat sesi online ni. So akan bertemu berdarat je kan. Mungkin online tu pandai lah dia. Saja je gurau-gurau. Sebab sebenarnya online ni dia bukanlah apa, dia bukan asal, dia adalah macam mana kalau kita panggil tahu rule of thumb. Rule of thumb ni lah apa? Rule of thumb ni apa Temporary. Temporary. Online tu temporary, tapi rule of thumb ni adalah berdarat tu. Maksudnya yang asalnya by default dah berdarat. Unless ada sebab lain yang memerlukan online. Kan? Maksudnya dia punya prinsip lah berdarat, tetapi ada pengecualian kadang-kadang tu bagi kita online. Tapi sekarang kita ni dah bertukar kan. Kita macam by default kita online, putih berdarat. So dia banyak benda lah kita hilang lah dalam kita nak melalui alam tarbiyah ni kan, ataupun mentarbiyah kita ni. Kalau kita tak feel banyak benda bila kita online. Kita tak feel travelling, tak feel keluarkan duit, ada kos, tak feel risiko tu kan, risiko keluar rumah, risiko kena rompak, sepak kaca ke, terpijak duri ke kan. Dan kita tak berjumpa orang dalam perjalanan online ni. Tapi dalam perjalanan berdarat tu kita jumpa orang datang dan balik. Waktu jumpa orang tu berjumpa dengan orang ni satu benda yang banyak-banyaklah memberi manfaat kita kan. Dan bila kita berjumpa dengan orang yang random people tu, mungkin time tu benda-benda kita belajar dalam halaqah kita boleh implement lah ataupun kita boleh praktikkan. Tapi bila kita online je, dia buka je laptop, tutup laptop kan. So peluang untuk kita mengekspres apa yang kita belajar tu mungkin akan kurang lah. Tapi tak apa, sebab keadaan ni menurut kita macam ni kan. Kita cubalah usahakan untuk improve dalam tahun yang baru nanti insyaAllah. So surah Al-Hajj, Uwais di mana tu Uwais? Apa tanya tak? Saya sebenarnya dekat luar. Saya nak pergi rumah abang, tapi dah semua online. Tak apa ke? Oh, nak pergi rumah abang. Kat mana rumah abang? Oh, rumah sini? Ya. InsyaAllah. Nak datang dengan siapa sebenarnya? Saya terfikir ingatkan Aman dengan Fahim dekat sana je. Saya tak expect lah. Tapi semua dah online. Itulah saya stop je kejap. Apa nanti kita rancang betul-betul. Sebab tu kita kena merancang tu. Ma qaddamat lighad. Tak apa, insyaAllah kan. Tapi apa, niat tu dah kira apa, insyaAllah dihitunglah oleh Allah SWT kan. Sebab kita belajar jugalah, ya Allah Ta'ala ni menghitung pada kita punya keinginan dan niat kita kan. So surah Al-Hajj ada 15 ayat, kita ada 6 orang. Seorang akan baca 2 atau 3 ayat kan. Okay, seorang akan baca 2 atau 3 ayat. Sekejap nak tanya sikit yang bro-bro Usim tu. Masuk ke tak? Sepatutnya dah tak perlu tanya dah kan. Dah tahun kedua ketiga ni. Dah tua-tua lah. Sebab sesi kita ni memang akan diingatkan lah setiap minggu. Dan kita memang tak lari lah kita punya jadual tu kan. Sama ada hari Sabtu atau hari Ahad. Kita dah boleh rancang lah kita punya masa kan. So abang baca dulu. Kemudian lepas abang baca, Aiman baca, lepas tu Ammar, Fahim, Uwais, last kali Imran kan. Okay, 2 ataupun 3 ayat. Kalau mana-mana siapa-siapa yang baca ayat tu dia ringkas, pendek, boleh baca 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Amal baca lagi kan? Satu ayat lagi. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير سامع فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثاني كتفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظالم للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Kita stop sekejap tengok yang dua bacaan yang daripada Uwais tu. Kalau Uwais ada Quran fizikal boleh notakan sikit. Fa'in asabahu khairun tu kan, ada tanwin atas tu kan, yang berbaris depan tu, dia bertemu dengan dua huruf mati, dia akan menghidupkan tanwin tu jadi baris bawah, jadi nun berbaris bawah. So tanwin ni telah mengorbankan dirinya dan menghidupkan dirinya untuk menghidupkan bacaan tu. Kita kena jadi tanwin lah, bagus kan. Itu jadi fa'in asabahu khairunit ma'an nadih. Kalau Quran versi Majid tu dia akan tulis ni, tapi Quran yang baru tak ada kan. Faham ke Uwais? Dia ada lain. Jelas ke Uwais? Jelas. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pun sama juga. Fitnatuning. Fitnatun tu kan, fitnatun tu, tun tu tanwin bertemu dengan dua huruf yang mati. So bila dia bertemu dua orang mati, dia hidup pula. Dia hidup memberikan nyawanya menjadi nun baris bawah. Jadi fitnatunin qalaba ala wajhi.
bolehlah conteng sikit kalau ada Quran dekat tangan masing-masing kan. Tak jadi letakkan nun baris bawah. Dia panggil iltiqa sakinain. Okey, boleh sambung lah. Habiskan. Habiskan lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullah khair semua atas bacaan masing-masing. Kita spend sedikit masa biasa tengok terjemahan dia. Jadi kita open lah kepada semua untuk berkongsi tadabbur masing-masing, insya-Allah.
InsyaAllah ada ke siapa nak mula dulu? Memecah kesunyian pagi ni. Apa sikit terabur lah. Kalau ada kan. Boleh? Silakan. Saya nak share ayat yang ke-11. Okey. Ini berbunyi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Dan sampai habislah. So apa yang saya dapat daripada ayat 11 ni, kalau kita baca dia punya maksud, maka yang waktu part fa'in asabahu khairun itma'anna bih kan, maka jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dalam keadaan itu. Dan kalau lepas tu lagi, dan jika dia ditimpa oleh suatu bencana, dia memusingkan wajahnya ke belakang. So firstly saya rasa ayat ni kita macam pernah tadabbur, yang bukan surah ni lah, tapi surah yang berkaitan, surah Luqman tak silap, yang ghasyiyahum maujun kazulali tu. So, macam kita boleh kata bila seseorang tu berada dalam kesusahan kan, waktu tu lautan yang bergelora, waktu itulah dia akan banyak meminta pertolongan. Tapi bila dah sampai ke darat, dia akan kembali memalingkan wajah ataupun dia akan kembali kufur lah. So ibrah yang dapat daripada ayat ni, macam nak katanya kalau kita baca dia punya tu, kita dapat faham lah bahawa ada dalam kalangan kita mungkin ataupun orang zaman dulu yang bila dia dalam keadaan kebaikan, bila mungkin contohlah kita ambil satu contoh pertanian kan, mungkin waktu dia buat pertanian, waktu tu dia ikut Islam, waktu pertanian dia subur. So dia nampak bila dia ikut Islam tu merupakan asbab pertanian dia jadi subur. Tapi mungkin ada satu keadaan pula bila dia buat pertanian, tapi pertanian dia mati ataupun tak berhasil, tapi dalam masa yang sama dia tengah ikut Islam. So bila pertanian dia mati, dia akan salahkan Islam. So bila macam tu dia nak katanya, dia macam akan just ikut agama ataupun akan berpegang kepada agama just bila dia dalam keadaan yang senang. Tapi bila dia dalam keadaan yang susah ataupun ditimpa bencana, dia akan kembalilah memalingkan dan yang mungkin akan salahkan agama Islam lah. So apa yang saya dapat daripada ni, mungkin kita hari ni lah, kita relatekan dengan situasi semasa kan. Mungkin ada orang dalam keadaan banjir sekarang, rumah naik air semua, tak kisahlah. Tapi macam mana? Mungkin kalau hari ni ada certain orang yang bila rumah mereka ditimpa banjir ataupun dia orang dapat ujian, baru dia hari ni nak kembali kepada Allah SWT. Tapi bila semua tu dah selesai dan dia dah kembali senang, maka dia lepaskan balik lah. Mungkin waktu sekarang susahan, dia selalu solat duha ataupun solat taubat semua, solat hajat supaya Allah pemudahkan urusan dia. Tapi benda ni saya nak ingatkan diri sendiri lah sebenarnya. Mungkin hari ni dalam keadaan kita senang pun, sebenarnya kita perlukan kepada pengabdian diri kepada Allah SWT, bukan masa susah saja. So itu cukup. Wallahualam. Baik, Jazakallah khair Imran, kongsi perkhidmatan yang sangat timely lah kan, yang kena dengan suasana sekarang lah. Tapi mungkin tak semua orang rasa lah kesusahan tu, sebab siapa yang kena ujian banjir ke apa tu, dia boleh relate. Tapi tak apa, akan ada masa-masa kita ni akan diuji oleh Allah SWT kan. Adakah siapa nak tambah ke, nak share lagi yang ayat? Jadi nak tambah ayat 10. Silakan. Maksudnya dikatakan kepadanya, azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan ingatlah sungguhnya Allah tidak sama sekali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Boleh relate dengan doa Nabi Adam kan, selepas turun daripada syurga ni, yang mana dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini maksudnya, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna, kami menzalimi diri kami sendiri kan, zalamna. Kita nak pangkat yang zalamna tu. Maksudnya betul lah, ada orang petikaikan kan, kalau Allah tu baik, Allah tu adil, kenapa still wujudkan neraka kan untuk orang-orang yang ni kan? Kalau Allah tu baik, masuklah syurga kan. Tapi apa yang saya faham, kalau Sekejap. Baru nak insaf, mood. Tiba-tiba ada yang menjerit dah, keinsafan.
Dah reda kot. Alamak. Fahim kat kampung ke? Tu siapa tu? Suara siapa tu? ada makcik dia special sikit. Okay, tak apa. Faham. Apa tu, dia apa ni, kalau hasil perbuatan diri sendiri kan, katanya syurga dan neraka tu Allah bagi balasan fair lah kan, sepatutnya. Memanglah kalau pandang neraka tu memang macam berat kan, berat, pedih kan, nak katanya macam kalau orang yang tak faham dia akan rasa macam Allah ni kejam kan. Tapi dia fair lah, kalau orang tu buat baik dapat baik, kalau buat jahat dapat jahat kan. So nak katanya kalau itulah maksudnya Allah tu tak zalim kan, Allah adil dalam dia punya bagi balasan kan. So kalau kita nak faham lagi jelas, dia macam mana, macam kehidupan kita sekarang lah. Kalau kita berusaha dapat lah kan, yang baik kan. Kalau kita macam reka lala tu tak dapat lah. Itu cara yang kalau kita nampak sekarang lah. Tapi kalau kita betul faham, yang menzalimi diri kita, yang kita na'udzubillah kan, menyebabkan seorang manusia itu mendapat azab adalah hasil perbuatan diri sendiri kan, bukan disebabkan orang lain, bukan disebabkan Allah kan. So itu je lah terabu. Allahuakbar. Jazakallah khair, Fahim. Betul. Ini satu benda yang kena tanamkan sebab kita kena yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah tu dia tak zalim lah. Dia adil. Tapi adil dia tu dia bersifat rahmah dan adil kan. Dia ada dua-dua tu. Kadang-kadang kalau kita ada rahmat kan, kita ni sifat belas kasihan, kita ada tendensi untuk tak berlaku adil bila kita ada sifat belas kasihan. Contohnya kalau kita punya kawan-kawan buat salah, kita tak nak tegur atau tak nak bagi judgement, tak nak hukum sebab kita kesian kat dia. Tapi sebenarnya kesian itu kesian yang menzalimi kan. Tapi Allah Ta'ala ni ajar dalam Islam ni dia ada adalah warahmah kan. Nanti kita akan belajarlah dalam satu prinsip yang dituliskan oleh Imam Al-Banna tu, dia menjelaskan beberapa komponen dalam Islam ini. Islam ni dia mengangkat nilai keadilan dan juga nilai rahmah kan. Adil tu adil dan rahmah kan. Tidak boleh ada adil tanpa rahmah dan tidak boleh ada rahmah tanpa adil. So Allah SWT dia bersifat dengan sifat adil dan dia bersifat dengan rahmat dia kan, memang dia rahmat. Cuma baguslah yang Fahim share kan, sebab banyak orang yang cuba melontarkan syubhat ataupun keraguan-keraguan. Kalau Allah tu baik, adil, kenapa adanya neraka? Kenapa orang tu macam ni? Kenapa orang sini kan? Kenapa kena ada azab? Ini semua kita panggil apa bisikan-bisikan halus, cubaan-cubaan nak menanamkan keraguan kita terhadap keimanan kita kepada sikap Allah yang adil dan rahmat itu kan. Tapi betul Allah sangat adil dalam Al-Quran. Ya kan? Silakan. Islam tu bukan mengangkat ni uphold, promo lah. Dalam Islam tu dia protect kan keadilan dan sifat rahmat kan. Antara benda yang Islam perjuangkan adalah keadilan dan rahmat sendiri. Sebab mesti ada benda ni. Kalau dia tak adil, dia bukan Islam. Sebab dia adalah macam inti Islam tu sifat adil tu kan. Yang dibawa oleh Nabi SAW ni, sifat adil itulah yang nak diangkat lah, yang nak diperjuangkan. Sebab dulu sebelum datang Islam ni tak ada adil ni kan. Orang pilih bulu, berhukum dengan zalim, ikut klan masing-masing. Tapi Nabi datang bawa keadilan kan. Tak kisahlah kau siapa, sampai Nabi kata kalaulah Fatimah binti Muhammad yang mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Nak kata betapa adilnya Nabi ni kan. Adakah bila Nabi potong tangan anak dia tu dia tak bersifat rahmat? Kita baca kejamnya Nabi nak potong tangan anak sendiri. Tak ada belas kasihan ke? Tak. Dia kena balance antara dua benda tu kan. Sebab kita akan konflik lah di antara keadilan dan sifat belas kasihan ni. So kita kena strong bahawa Allah Ta'ala ni bersifat adil, tak zalim, tidak menzalimi hambanya. Tapi hamba-hambanya lah yang menzalimi diri sendiri kan. Dan balasan tu setimpal dengan apa yang kita perbuat kan. Terima kasihlah Fahim ya. InsyaAllah. Yang lain ada lagi nak tambah? Aiman ke, Ammar ke, Uwais ke? Ada tak ada? Tak ada. Okay, tak apa.
Kalau ada nanti boleh share nantilah kalau siapa yang ada kan. InsyaAllah Abah pun macam nak apa, restate lah apa yang Imran kongsi tadi kan, ataupun nak share balik apa yang Imran share tu. Itu Allah SWT menceritakan satu fenomena ataupun satu sikap, satu stand yang diambil oleh sebahagian daripada orang-orang beriman kan, yang menyembah Allah SWT. Iaitu dia kata wa minan nas may ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah SWT dengan sikap yang tidak tetap. Harfun ialah penjuru sebenarnya. Maksudnya dia berada di jurang. Kan? Dia ambil stand, dia akan sembah Allah Ta'ala, patuh, comply dekat sipi-sipi tu, dekat jurang-jurang tu. Kalau situasi tu menyembelahi dia, dia akan sembah. Kalau dalam situasi tu tak menyembelahi dia, dia akan tak sembah. Dia tidak akan comply kepada perintah Allah SWT. Jadi ada kalangan orang Islam sendiri macam tu kan, yang dia tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, tapi dia duduk kat jurang-jurang tu. Sebab dia menjadikan apa return yang dia dapat dekat dia sebagai asas untuk dia membuat pertimbangan tu. Kalaulah keadaan itu menguntungkan dia, dia akan tunduk kepada Allah, baik, ikut perintah ni, buat amalan-amalan ni sebab amalan-amalan ni memberi kebaikan pada dia. Tapi kalau situasi yang tidak menyembelahi dia, boleh merugikan dia ataupun merisikokan dia tak nak buat kan, dia berada di jurang. Jadi adanya golongan hamba yang seperti ini, dia kata menyembah Allah di hujung-hujung kan, di penjuru ataupun di jurang yang sangat bahaya. Bila-bila masa dia boleh jatuh. Itu dia kata ketika ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dan keadaan itu. Dan kalau pula ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula dalam kekufuran. Allah kata apa? Orang yang mengambil sikap ini khasirat dunia wal akhirah. Masya Allah Orang yang ambil stand ini khasirat dunia wal akhirah. Ni mereka rugi, bukan saja rugi di akhirat. Confirm rugi akhirat kan sebab ambil stand macam tu. Tapi di dunia pun mereka akan rugi. Padahal mereka buat pertimbangan nak dapatkan keuntungan dunia. Tapi Allah akan merugikan dunia dia juga. Kadang-kadang kita kan, dalam kita nak beramal Islam, sometimes kita sendiri buat macam tu sebenarnya kalau kita sedar kan. Kita tak nak ambil risiko. Kita hanya buat benda yang mudah, benda yang senang bagi kita, benda yang kita rasa kalau aku buat benda ni ada untung bagi aku. Kan? So kalau benda tu ada risiko macam bahaya je benda ni, tak apalah, tak payah buat lah. Tak payahlah kita nak patuh dalam aspek ni kan. Sedangkan Islam tu, untuk kita beramal Islam ni secara sempurna kan, nak cerita tentang Islam, nak sampai Islam, ada kadang-kadang kita perlu berhadapan dengan risiko tu. Perlu berhadapan dengan bahaya yang mungkin akan timbul pun. Sebab para Nabi, bila mereka buat Islam, mesti ada bahayanya. Bahaya kena tentang, bahaya kena fitnah kan, bahaya ataupun ada benda yang dia kena korbankan, masa dia, keuangan dia mungkin, emosi dia mungkin. Jadi itulah benda yang expected akan berlaku. So orang-orang yang berada di jurang ni, dia tak nak mengorbankan benda tu kan. Dia hanya nak ambil part-part yang boleh memberi keuntungan pada mereka. Tapi little did they know, pertimbangan mereka silap kan. Sebab jika kita buat stand macam tu, berada di jurang tu, just ambil apa yang suka tapi tak nak buat selebihnya, tak nak ambil risiko, sebenarnya itulah perbuatan yang boleh khasirah, merugikan dia fi dunia wal akhirah kan. Sebab kita asalnya buat stand tu untuk mengambil keuntungan dunia. Rupanya Allah kata Allah akan merugikan dia khasirat dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugilah ia akan dunia dan akhirat, itulah kerugian yang terang dan nyata kan. So ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT kan, dia satu peringatan lah untuk kita ni melihat kembali kan, kita punya komitmen lah kepada Islam kan, pada tarbiyah kita kan, kepada tugas dan tanggungjawab yang kita faham setelah kita datang halaqah, datang program. Ada benda-benda yang kita rasa, benda-benda yang kita baru tahu kan, baru tahu oh ini sebenarnya kerja aku, kerja khalifah, kerja sampai ke Islam, kerja nak kena memperbaiki Islam, kerja-kerja nak memahami Islam lebih dalam, menyampaikan Islam. Sebenarnya itu part of penyembahan kita kepada Allah SWT kan. Sebab kita nak orang lain pun tunduk kepada Allah SWT. Tapi ada benda-benda ni, kalau kita nak buat, dia macam menyusahkan diri ya. Kenapa nak sibuk-sibuk nak cerita pasal Islam kat orang lain? Baik kita jaga diri kita je. Kan? Sebab kita ada mindset tu sebab kita tak nak risiko tu. So kita nak berada di jurang tu lah dalam konteks ni kan. Kita nak ambil manfaat ayat ni. Sometimes kita ambil stand selamat lah untuk diri kita. So sebenarnya benda tu merugikan kan. Sebab kata Syed Qutb, kenapa salah cara fikir macam ni kan? Sebenarnya bila Allah SWT memberi
orang yang ambil stand macam ni, dia melihat agama macam perniagaan kan, macam bisnes. Kalau untung dia join, kalau rugi tak nak join. Macam kita orang main saham, beli saham, lepas untung dia beli, tak ada jual kan. Dia tengok apa, untung rugi. Tapi Islam ataupun ibadah akidah kepada Allah Ta'ala, dia tidak boleh disamaratakan dengan perniagaan semata-mata kan. Sebab bila Allah Ta'ala beri kita peluang untuk beribadah tu, mencampakkan hati kita, mencenderungkan hati kita untuk ya'budullah tu, itu dah keuntungan sebenarnya. Kan? Walaupun ada risiko dia. So rugi orang yang dia berkira-kira dalam nak beribadah ataupun mentaati perintah Allah SWT kan. Nak mengikuti Nabi SAW, dia berkira-kira, dia rugi sebenarnya. Dia berkira-kira sebab dia rasa kalau dia buat macam ni rugi kat dia. Tapi bila Allah dah mencenderungkan hati dia tu kan, menghalakan kita untuk buat kebaikan, Allah nak bagi kita kebaikan pun. Walaupun benda yang kita nak buat tu mungkin susah. Ada risiko dia, ada benda kita kena korbankan. So tak samalah cara kita menilai benda tu dengan perkara lain kan, macam perniagaan, pekerjaan yang ada untung rugi. Tapi bila kita berkomitmen dengan Islam, beribadah kepada Allah Ta'ala, semua tu adalah keuntungan. Semua tu adalah keuntungan walaupun ada risiko dia, walaupun ada benda yang berat, ada ujian-ujian dia. Sebab kalau Allah dah memang nak menghalakan kita kepada kebaikan, insya-Allah Allah memang nak beri kebaikan kan. So kita akan masuk kan tahun baru makin besar. Ni barulah balik apa yang Syed tadi kan. So maybe kita boleh masuk tahun baru dengan azam ni kan. Azam yang kita nak completekan sisi-sisi kita yang belum kita sempurnakan. Contohnya kita ada akhlak-akhlak buruk kan yang kita tak nak tinggalkan. Kita buat baik tapi at the same time kita simpan juga sebahagian akhlak buruk ataupun habit-habit buruk kan. Kita ni apa? Suka sekolah dengan perempuan ke, suka sepak kucing ke kan. Auzubillah min zalik kan. Suka apa? Bergaul mesra dengan orang yang bukan sejantina, opposite sex lah kan. Misal suka nak kacau-kacau, tarik tudung orang ke kan. Pergi bocorkan tai cikgu. Adalah kita punya habit-habit kita kan. Kita berdendam ke. So benda tu dia tak selari. Tapi kita nak simpan sebab kita suka. Sedangkan tidak boleh kan. Sebab kita macam ambil Islam tu mana kita suka tanpa menjadikan kepatuhan kepada Allah Ta'ala sebagai point tu kan. Ada juga keadaan kita nak tinggalkan peluang-peluang kebaikan. Kita ada mungkin sekarang kita tinggalkan beberapa peluang kebaikan sebab benda tu berisiko atau benda tu menyusahkan kan. So maybe kita boleh set lah satu benda yang kita nak improve dengan datang tahun baru ni. Kita tak nak jadi orang yang ya'budullah ala harfun kan, ataupun harfin kan, yang hanya menyembah Allah SWT di penjuru, di hujung-hujung, di jurang kan. Ramai orang mungkin buat benda tu kan, hanya ambil part-part Islam yang memberi ketenangan pada dia. Orang sanggup spend duit banyak untuk pergi umrah kan, contoh. Tapi kalau kita minta duit dia untuk infak, dia tak nak kan. Sebab dia bila dia infak duit tu, dia tak rasa keseronokan tu. Tapi bila pergi umrah dia rasa kenikmatan, boleh melancong. So dia hanya buat benda yang favor dia je lah kan. Sedangkan mungkin dalam keadaan tu duit tu lebih perlukan di tempat-tempat lain kan. Sekarang macamnya ada orang miskin, ada orang memerlukan. Padahal dalam konteks tu itu lebih aula kan, memberi bantuan orang miskin, masalah orang banjir sebagainya. Contohlah. Ataupun dalam pelbagai keadaan lagi lah kan. Ada peluang-peluang kebaikan kita sekarang mungkin kita tinggalkan sebab dia berisiko. So kita tak buat dulu kan. Tapi dengan kedatangan tahun baru ni kita boleh set lah satu misi baru kan untuk menambahlah kekurangan-kurangan yang ada pada kita tu, menyempurnakan ke mana-mana kelemahan yang ada pada kita kan. Kita akan sempurna, mesti kita akan ada kelemahan-kelemahan, tapi insyaAllah kita cuba untuk tambah baik supaya tidak menjadi seperti hamba-hamba yang menyembah Allah SWT pada hujung-hujung, pada penjuru-penjuru yang mana favorable kita ambil, yang mana ada benda yang susah, berisiko, kena contribute something, kita pun tinggalkan. So kita tak nak jadi golongan macam tu kan. Yang kita sangka dengan buat macam tu kita untung, tapi padahal itulah khasirud dunia wal akhirah kan. Itulah kerugian sebenarnya. Jadi insya-Allah kan dengan ayat ini, dengan topik khasirud dunia wal akhirah ni, kita akan masuk berbincang surah Al-Asri nanti, yang mana Allah Ta'ala cerita dengan lebih detail lah siapakah orang-orang yang rugi kan, dan dia akan cerita macam mana kita nak elak menjadi orang-orang yang rugi dalam surah Al-Asr nanti.
Allah Alam. Macam mana? Okey ke semua? Tapi itulah. Sekarang rasa dah bias, rasa doubt untuk continue sebab tak ada Adib, tak ada Najmi kan, tak ada Akrami. Kalau kita tengok surah Al-Asr ni, dia surah yang panjang lah. Mungkin kita tak sentuh hari ni, tapi kita discuss secara umum dulu kan. Supaya mereka pun tak miss lah poin-poin penting surah ni kan. Siapa yang ada buat bacaan sikit tentang surah ni? Imran baca apa? Okey. 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 Normal ni kan? Ustaz Syari. Hari. Okey. Tentang surah ni lah. Okey. Nanti kita boleh kongsi nanti kan. Tak apa, nak tanya dulu surface. Yang lain ada ke buat bacaan, apa-apa bacaan lah yang berkaitan? Aiman dan Aiman. Saya ni tengok yang Ustaz Nur Malihan video. Video yang panjang ke video pendek? Pendek yang animation. Oh, yang animation tu. Okey, menarik. Siapa lagi Amar ada ke Amar? Baca ke apa? Ini bukan denda ke apa, saya tanya je. Tak baca pun tak salah. Sebab based on insting masing-masing kan. Dan kelapangan masing-masing. Ni baca pasal apa? Macam mana Aiman? Baca pasal apa? Pasal surah Al-Asr yang kita nak discuss hari ni. Oh. Adalah dengar khutbah dia. Okey. Uwais mungkin ada baca juga, tak pasti. Sebab abang rasa kita mungkin boleh mulakan habit ni kan, untuk ada sedikit pre-reading sebelum kita discuss. So that bila kita ada pre-reading tu, bila kita discuss, ada input tambahan yang kita boleh kongsi based on bacaan masing-masing. Supaya kita punya discussion tu bukan lagi one way. Sebab mungkin ke depan ni kita akan banyak bagi tugasan. So aspek macam tu lah kan. Bukan lagi satu hal daripada abang. Sebenarnya kalau dengar abang seorang cakap, rugi je sebab tak banyak pun input. Tapi kalau semua orang bercakap dan kongsi apa yang dia baca, dia mungkin lebih fruitful kan. Kita ni bukannya menafsirkan Al-Quran, tapi kita quoted ataupun cited balik apa yang kita baca. So bila semua orang share input masing-masing, dia akan jadi satu buah yang lebih sedap lah untuk kita makan kan. Sebab surah Al-Quran ni, orang tu baca ni angle dia lain, orang ni baca macam ni angle lain kan. So dia besar lah dia punya khazanah. Amar ada baca apa Amar? Dia baca sikit lah. Okey, tak apa. Alhamdulillah. So insyaAllah kita akan tengok satu surah ni. Tapi kita just tengok surface pagi ni. Sebab rasa ralat kalau kita tengok mendalam sebab tak ada ni lah adik dan juga rakan-rakan lain. Pertama sekali surah ni surah paling pendek lah, antaranya pendek kan. 3 ayat. Antara yang terpendek. Ada surah pendek lain, surah Al-Kawthar pendek, surah Al-Kawthar yang paling pendek kan. Tapi ini pun antara surah yang pendek. Tapi kalau ikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia telah mengatakan kalaulah Allah SWT turunkan Al-Quran ini, hanya surah ini turun, dimadai. Maknanya tak ada Quran tapi ada surah Al-Asr ni, dia telah mencukupi untuk umat Islam ni guna surah ni sebagai panduan hidup mereka. Sebab sangatlah besar mesej surah ni. Kalau siapa sempat tengok tafsir Fizilal, sangat panjang orang Said Kutub walaupun surah ni pendek kan. Berbanding surah-surah lain mungkin dia ulas dengan ringkas, tapi surah ini dia ulas sangat panjang. Panjang berjala-jala sampai 9 muka surat kan. Dan mufassir-mufassir lain pun bila mereka mengulas ataupun mentafsirkan surah ini, panjang mereka punya perbincangan. Walaupun dia surah yang ringkas. Maksudnya surah ni compact tapi sangat besar dengan meaning dia kan. Yang pertama lah dia ringkas tapi mesej dia besar dan banyak kita boleh extract kan. Yang kedua, sampai Imam Syafi'i kata kalau tak ada Al-Quran, memadailah turun surah Al-Asr ni kan. Yang pertama. Yang kedua, apa lagi keistimewaan surah ni? Ialah bila para sahabat Nabi bertemu dan berpisah, mereka tidak akan
Tidak akan apa? Tidak akan berpisah selagi tak baca. Maksudnya tak akan berpisah selampai mereka baca surah Al-Asr ni kan. Bukan sahaja dalam majlis. Orang Melayu praktisnya dalam majlis je. Majlis ilmu, kelas, halaqah. Tapi dia bertemu on daily basis tu, dia bertemu. Sebelum dia kita jumpa lagi, dia akan baca surah ni kan. Mungkin kita boleh praktis ni tak? Contohlah Imran call Aiman kan, tanya assignment. Lepas tanya assignment tu, Aiman, call lagi lain kali, jom kita baca soal Asr dulu. Wal asr inna fix. So, faham tak? Mereka punya pertemuan tu diikat dengan surah ni. Sebab apa baca surah ni? Yalah takkan baca surah Al-Baqarah kan sebelum akhir bertemu. Panjang pula kan. Tapi bukan sebab tu. Bukan sebab dia pendek. Sebab mesej dia tu. Mesej dia tu memberi peringatan supaya kita lepas kita berpisah ni, kita jangan lalai daripada peringatan surah ni kan. Maksudnya mereka punya pertemuan, Masya Allah kan, sentiasa diingatkan dengan tanggungjawab yang disampaikan oleh surah ni. Mereka tidak akan berpisah, melainkan mereka akan ingatkan kaum mereka ada benda yang kita kena buat kan. Jangan kita jadi orang yang rugi. Sebab surah ni dah cerita semua dah, sangat detail apakah kesan-kesan pada orang yang rugi. Tapi kita ambil praktis tu tanpa kita ambil spirit tu. Sebab kita habis kelas kita bacakan tasbih kafah suratul as, subhanakallahumma bihamdika wal asr habis. Kita ambil praktis tu, tapi kita tak menghayati pun apa meaning sebalik amalan tu. Itu rugi lah kita orang Melayu kan. Kita habis kelas kita baca. Habis jimik dengan cikgu kita baca. Tak dekat jam ayat baca ketat kan. Mungkin sekarang tak baca langsung kan. Terus off je. Maksudnya praktis pun dah hilang lah. Macam kami kan, kita orang dulu kalau alam bekerja ni kan ada meeting kan. Kalau meeting tu berakhir dengan surah Al-As dengan tasbih kafarah, dia macam pelik jadi. Tiba-tiba kan. Macam saja satu benda yang asal buat benda baru ni. Kan? Orang tu akan pelik lah kalau kita tangguh dulu sisi kita ni dengan tasbih kafar surah As, ataupun tangguh meeting kita dengan tasbih kafar surah As. Sampai tahap tu umat kita ni jauh dari Al-Quran kan. Jauh daripada praktis Al-Quran tu. Padahal kita nak hidupkan benda yang dihidupkan oleh para sahabat. Kan, peringatan-peringatan tu. So, sampai bacaan surah As tu telah jadi khusus dalam pertemuan-pertemuan keagamaan je. Okay, habis kuliah sesuai lah baca ni. Tapi takkan meeting habis pun nak baca surah ni. Padahal, sahabat Nabi, mereka tidak akan berpisah sampai mereka baca surah Al-As. So, dengan dua benda ni kan. Satu, surah ni sangat pendek tapi panjang kupasan para ulama' sampai Imam Syafi'i kata cukup kalau Quran turun surah As ni. Yang kedua ialah kita tahu para sahabat tidak akan berpisah sampai mereka baca surah ni. Kita mesti kena ada satu rasa kagum dan ternanti-nanti apakah begitu besarnya mesej surah ini yang kita nak kena tahu, kita nak kena hadam, nak kena ambillah dan amalkan kan. Jadi Abang Hassan nak cerita tu je, tak nak cerita lebih lanjut lah tentang surah ni. Mungkin kita akan masuk secara detail surahnya di waktu-waktu yang lain lah. Atau mungkin Imran nak kongsi dulu apa yang dia dah baca ataupun sedikit lah secara general kan. Okay. Okay, tak apalah. Okay. Awak tahu juga. Mungkin boleh jadi betul. Okay, faham. Itu depends on cara orang kupas kan. Tapi kita tak naklah tengok aspek knowledge saja kan. Kita tengok apa pemikiran yang dibawa oleh surah ni lah. Kan? Nanti kita tengok lah. Tapi kalau baca Fizidah memang dia tak akan ulas sangat lah. Aspek knowledge tu dia akan ulas
aspek apa actually mindset yang nak diubah ataupun nak disampaikan daripada surah ni kan. Sebab knowledge tu mungkin membuat kita rasa best baca tapi dia mungkin tak menggerakkan kita pun. Okay, so what yang knowledge tu? Tapi bagus. Hmm. Okay. Hmm. Okay, faham? Tapi mungkin tak dapat kan dekat mana relate-nya apa statement Imran tu dengan ayat tadi kan. Part mana Quran tu kan. Tapi nanti kita akan discuss lebih detail lah insyaAllah kan. So, Abang just nak share secara trailer lah tentang surah Al-Asr ni pada pagi ini. Dia surah Makiyah yang turunkan di awal Mekah dan sangat besarlah benefit dia yang kita akan discuss nanti insyaAllah. Di mana kalau kita boleh share sedikit lah. Surah ni dalam tafsir yang abang akan jadikan Fizilal saya kutip sebagai anchor lah, anchor discussion, tapi akan dia masukkan masukan-masukan lain. Kalau Aiman nak baca yang nak cari bacaan yang English kan, itu dah share dah link englishtafsir.com. So yang tu adalah tafsir English yang boleh dibaca bagus. Tafsir Abul Ala Al-Maududi yang menulis tentang Syatul Haq tu, dia ada tafsir dia sendiri. englishtafsir.com lah yang telah pun dibuat secara versi website kan. So surah ni ringkas again. Allah memulakan surah ni dengan sumpahan kan, iaitu wal asri dengan demi masa. Bila benda tu kecil kan, surah kecil dan besar, so ramai orang akan mengupas ataupun ramai para ulama akan cuba cari apa benda nak disampaikan, apa benefitnya menyebut tentang perkataan Al-Asri ni kan. Dari segi bahasa Arab lah, kalau kita boleh ambil masa ni untuk just share perkataan pertama ni kan. Al-Asri ni dia dalam bahasa Arab, masa ni dia macam-macam perkataan ada. Kan, apa lagi perkataan bahasa Arab yang menyebut membasuh masa? Fajri masa, al-waqti masa kan. Apa lagi? Sa'ah pun masa. Apa lagi tu masa kan. Semua masa tu huwasa tu masa kan. Tapi out of so many words yang cerita tentang masa ni, al-ahdu masa, era kan. Nabi kata qad mada ahdan naum. Telah berlalu waktu tidur aku kan. Ahdan naum, waktu tidur. Kenapa Allah menggunakan perkataan al-asri kan? Sedangkan banyak lagi perkataan-perkataan lain yang juga membawa masuk masa. Itu dah panjang dah orang kupas. Sebab al-asri ni dia dari segi bahasa, dia perkataan ain, so dengan ra kan, asara kan. Yang sama masuk dengan juz ataupun perahan juz, perahan. Kalau dalam surah An-Naba tu Allah kata awan ni, macam mana surah An-Naba tu? Wal mu'sirati ma'an sajjaja. Ke apa? Betul tak? Kita tengok surah An-Naba. Tak betul tu. Surah An-Naba. Macam mana bacaan dia? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Anzalna minal mu'sirat. Dan kami turunkan daripada mu'sirat ma'an sajjaja. Apa terjemah dia dekat surah mu'sirat tu? Mu'sirat. Tak terjemahan. Apa mu'sirat? Dan kami telah turunkan dari awal air hujan yang mencurat-curat. Okey. Allah yang lain dapat kan? Kalau tak buka mungkin tak dapat lah apa yang nak sampaikan ni. Tapi dalam surah An-Naba tu Allah kata anzalna minal mu'sirat. Al-mu'sirat itu diterjemahkan sebagai awan. Dia datang pada kata dasar yang sama dengan al-asri, iaitu mu'sirat tu adalah asara tu.
Tapi kenapa bila jadi muksirat dia disebut awan? Sebab awan ni satu benda yang kita perah keluar air kan. Air hujan lah. So asara ni lah benda yang kalau kita perah, kita akan dapat dia punya hasil perahan tu. Kalau jus kan dipanggil asir kan. Jus apple ke, jus orange ke, asir tufah, asir bartuqal kan. Sebab kita kena perah. Jus tu mesti diperah dapatkan hasil. Kalau tak perah jus tu, dia tak jadi jus lah. Dia jadi, sebab dia, so masa ni dia benefit. Tapi dia kena diperah masa tu, baru kita dapatlah dia punya benefit tu. Dia adalah satu makhluk yang, satu makhluk yang Allah bagi bagi kita, ruang masa tu, ada benefit yang kita boleh buat dalam masa-masa tu. Kalau kita usahakan, kita akan dapatlah buah-buah daripada masa yang panjang tu. Tapi kalau kita tak usahakan, dia akan berlalu dan tak akan datang lagi. Sebab tu orang tu kerugian kalau dia tidak memerah masa masing-masing. Ada orang yang mati awal kan, tapi sebab dia perah betul-betul masa dia tu, walaupun dia mati 40, 30 mungkin, 40 mungkin, banyak sumbangan dia boleh buat kan. Banyak hasil-hasil yang telah ditinggalkan sebab dia memerah masa tu. So Allah nak cerita kat sini, masa kat sini macam benda yang boleh diperah. Kan? Sebab tu dia menggunakan perkataan al-asri instead of menggunakan perkataan-perkataan lain yang juga membuat masuk masa. Itu pertamalah. Al-asri kat sini adalah masa yang kita kena perah, dia dapat benefit. Kalau kita tak perah, dia akan jadi buruk dan kita akan rugi sebab benda tu akan berlalu, tak dapat kembali. Yang kedua adalah al-asri ni juga merujuk masa waktu asar kan. Waktu asar ni dia waktu yang sibuk, penat, dia akan cepat berlalu lah. Selalu orang akan melalaikan waktu asar. Waktu pagi orang produktif, betul tak? Waktu asar ni orang yang banyak masa bazir waktu asar, betul tak? Sebab satu dia penat lah. Yang kedua jam kan, kalau kita punya realiti hidup kan. So ramai orang, waktu asar ni waktu yang dia cepat je berlalu tanpa apa-apa. Habis dah waktu asar. Tertidur je lepas kelas tu, dah maghrib dah. Kan? Sembang-sembang sikit dah habis. So ramai orang melalaikan waktu asar. Jadi Allah cerita waktu ni dia akan cepat berlalu. Dia macam waktu asar tu. Kan? Walaupun kita ada waktu yang pelbagai, tapi nak cerita waktu in generally macam waktu asar tu. Ramai orang yang mengambil mudah waktu ni, membiarkan waktu tu berlalu kan. Sedangkan waktu ni satu makhluk, satu benda yang Allah berikan, satu resources Allah berikan kepada kita yang sangat besar nilai dia, yang tidak ada tolak gantinya kan. Kata seorang ulama, kalau seorang itu macam mana kata tadi, kalau dia macam mana tah? Kalau dia tak faham lah statement tu. Tapi kalau pepatah Cina kata apa, masa seperti emas kan. Ke Cina ke apa? Proverb tahu Chinese ke English ke. Tapi kalau masa itu seperti emas, maksudnya masa boleh dibeli. Sebenarnya dalam kita punya kefahaman, masa tu lebih bernilai berbanding emas kan. Sebab tak ada orang mampu membeli semula masa yang telah berlalu. Sebab tu orang-orang yang mensia-siakan waktu dia tu, dia macam mensia-siakan kehidupan dia kan. Ini kata-kata Ibn Taymiyah ataupun Al-Banna lah. Dia kata orang-orang yang mensia-siakan waktu ni, dia sebenarnya mensia-siakan kehidupan dia kan. Lebih teruk berbanding orang yang mati kan. Orang yang mati, dia mati, tapi orang yang mensia-siakan waktu ni, dia macam mensia-siakan kehidupan yang telah dia ada sebenarnya kan. So nak ceritalah pentingnya topik surah ni sebab dia cerita tentang masa, cerita tentang kalau tak gunakan masa ni kita akan kerugian, dan apa benda kita kena buat untuk elak jadi orang yang rugi. Kita akan discuss ability nanti insya-Allah kan. So dia nak angkatlah tentang kepentingan kita melihat kepada masa jugalah di surah ni kan. To the extent banyak orang mengulas tentang masa ni. Satu buku yang menarik Abang Hassan pernah kongsi, Dr. Yusuf Qaradawi tulis satu buku tentang waktu pada orang Islam. Al-waqtu 'inda al-muslim kot. Tapi cerita tentang waktu lah. Cerita tentang kepentingan waktu dalam timbangan Islam. Nanti boleh cari buku tu kan. Buku tu nipis je. Tapi cerita tentang value of masa dalam Islam. Nanti dia cerita detail lah. Sebab masa ni benda yang dia tak nampak kan. Masa. Tapi dia sangat valuable. Satu resource sangat valuable dan tak ramai orang yang menghargai ataupun make full use of it lah. Termasuklah kita kan. Apa bukti yang satu benda tu berharga? Okay, soalan. Okay. Tak mesti macam tu kan? Kenapa dia kira berharga?
Contoh lalat datang kita, lalat tu berlalu. So kita tak dapat nak cash lalat tu. Adakah lalat tu berharga? Tak juga. Okay, macam mana kita nak kata benda tu berharga? Katalah kita bagi satu benda dekat orang Kita bagi satu benda dekat orang Kita bagi pen, buku nota. Tapi bila kita tanya dia, kita akan tanya benda paling penting betul tak? Katalah kita bagi sejumlah benda dekat orang. Satu benda-benda lah, benda banyak. Bila kita tanya balik, kita hanya tanya benda penting je. Faham soalan tu? Faham analogi tu? Tak berapa. Contohnya contohlah abang bagi Fahim tolong jaga tolong jaga kucing, tolong jaga pen, tolong jaga pemadam, tolong jaga rumah banjir, tolong jaga tong gas, tolong jaga semua benda banyak Bila abang tanya Fahim, abang call, Fahim, kucing macam mana kucing? Abang tak akan tanya pemadam. Kalau abang ni rasa tong gas yang berharga, abang akan tanya, tong gas tu okey tak? Sebab kalau ada orang dia akan tanya tong gas sebab mungkin bagi dia tong gas yang penting. Okay, bila Allah SWT menghitung datangnya anak Nabi Adam di hari akhirat Nabi kata tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga kan ditanya kepadanya beberapa soalan kan. Antaranya apa? Masa dia kan, apa yang dia perbuat. Maksudnya di dalam pertimbangan Allah SWT, out of so many benda yang diberi kepada kita kan, mak, ayah, harta, kepandaian, dia tanya masa dulu. Itu paling penting. Betapa concernnya Allah Ta'ala tentang masa tu. Tapi inilah yang upas oleh Datuk Seri Qadhawi tu, cerita tentang kepentingan masa dalam Islam So besarlah benefit surat Al-Asr ni, kita akan kupas nanti insyaAllah. Allah Alam. Itu juga yang boleh kongsi. Minta maaf tak dapat nak proceed lah sebab rasa macam supaya benefit tu lebih sampai kat semua kan. So kita tangguh dulu. Nanti kita cubalah sambung pada minggu berikutnya. Mungkin kita boleh usahakan bertemu darat. Tapi